Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO amat mengesyorkan penggunaan pil antiviral COVID-19 Paxlovid keluaran Pfizer untuk pesakit bergejala ringan. Syur dibuat berdasarkan hasil dua ujian melibatkan hampir 3,100 pesakit yang menunjukkan Paxlovid mengurangkan risiko kemasukan ke hospital sebanyak 85%. Barisan pakar WHO menerusi jurnal perubatan BMJ menyebut Paxlovid adalah pilihan utama bagi golongan yang tidak divaksinasi, warga emas atau golongan memiliki sistem imun yang lemah. Bagi golongan yang sama, WHO membuat syur bersyarat penggunaan ubat antiviral Remdesivir buatan firma biotech Gilead yang sebelum ini ditolak. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menamatkan Perhimpunan Ketua Kewangan Global yang berlangsung 2 kali setahun tanpa sebarang persetujuan. Ini kali pertama dalam sejarah perhimpunan berakhir tanpa kenyataan bersama. Menurut Menteri Ekonomi Sepanyol Nadia Calvino, mesyuarat tersebut secara jelas tidak berjalan seperti biasa. Peperangan Rusia-Ukraine menyebabkan ia menjadi mustahil untuk mencapai konsensus. Pertubuhan Negara Amerika Syarikat OAS akan menggantung peranan Rusia sebagai pemerhati bebas sehingga Moskow menghentikan operasi ketenteraan di Ukraine. Majlis tetap menerima resolusi diusulkan dengan sokongan 25 daripada 34 ahlinya. Menerusi resolusi sama, OAS menggantung kedudukan Rusia sehingga Kremlin mengundurkan tentera dan menarik semua peralatan tentera dari Ukraine serta kembali ke meja rundingan. Jika segala syarat tersebut dipenuhi, kedudukan Moskow dalam organisasi tersebut akan dikembalikan. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengumumkan Moskow telah menguasai seluruh bandar Mariupol selain loji keluli Vostok yang menjadi kubu terakhir tentera Ukraine di bandar pelabuhan strategik itu. Presiden Vladimir Putin memuji kejayaan yang disifatkan pembebasan Mariupol. Beliau mengarahkan tentera Rusia supaya tidak menyerbu kilang itu. Sebaliknya, terus mengekalkan kepungan supaya tidak ada seorang pun askar musuh dapat melarikan diri. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bagaimanapun meragui dakwaan Rusia. Menurut beliau, belum ada bukti bahawa Mariupol telah jatuh sepenuhnya ke tangan Rusia. Biden juga mengumumkan pakej baharu bantuan ketenteraan bernilai $800 juta kepada Ukraine. Selain itu, Amerika akan menyediakan bantuan baharu $500 juta bagi membantu kerajaan Kiev membayar gaji, pencen dan menyediakan perkhidmatan. Tegas Biden, Putin tidak akan berjaya menguasai dan menduduki seluruh Ukraine. Dalam pada itu, Presiden Volodymyr Zelensky memaklumkan kepada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF dan Bank Dunia bahawa Ukraine memerlukan $7 bilion sebulan. Ini bagi menampung kerugian ekonomi yang dahsyat berikutan pencerobohan Rusia. Kiev sebelum ini menganggarkan keperluan bulanan sebanyak $5 bilion. Sekurang-kurangnya 16 orang terkorban dalam letupan bom di 2 buah bandar di Afghanistan. Menurut jurucakap Jabatan Kesihatan Awam Wilayah Balkh, Ahmad Zia Zindani, 12 orang terbunuh dalam letupan di Masjid Mazar Al-Sharif. 58 orang cedera, 32 daripadanya kritikal. Di Kabul, 6 orang terbunuh dalam 2 letupan di sebuah sekolah lelaki. Militan Daesh mengaku mendalangi siri serangan itu. Sejak Taliban kembali membentuk kerajaan tahun lepas, jumlah pengeboman di Afghanistan berkurangan. Bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuntut pilihan raya diadakan di negara tersebut. Gesaan dibuat ketika Pakistan bergelut dengan krisis politik. Khan, bekas pemain kriket, memberi amaran kerajaan baru berdepan cabaran besar memulihkan kembali ekonomi yang terjejas. Beliau turut meminta penyokong bersedia berarak ke Islamabad jika tuntutan mengadakan pilihan raya baharu ditangguhkan. Dalam perkembangan lain, rumah kediaman ketua pasukan Manchester United Harry Maguire diperiksa polis Cheshire selepas dia menerima ancaman bom. Menurut jurucakap Maguire, ancaman tersebut diterima 24 jam lepas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.